alim ulama, tuan-tuan sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah. Utamanya syukur kita pada Allah kerana dengan izin dan inayahnya Allah masih lagi memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita dapat meneruskan ketaatan kita kepada Allah. Allah masih lagi memberikan kita nikmat kesihatan. Dengan nikmat kesihatan itu alhamdulillah kita mampu untuk sampai ke rumahnya. Allah masih lagi memberikan kita nikmat kelapangan waktu. Dan waktu ni kita tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan lain. Dan juga insyaAllah sebulan sekali kuliah kita dekat sini, dan kita masih lagi membincangkan tentang perbahasan minggu yang pertama daripada kitab ataupun kita merujuk nota kursus asas haji. Dan sebelum terlupa tuan-tuan, untuk makluman, kursus asas haji akan bermula pada 19 hari bulan ni lah, 19 hari bulan 10 sampai bulan 1. Ada lebih kurang 13 siri. Dan sebagaimana biasa di Kuantan ni 3 masjid yang akan mengadakan kursus ni pada setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Hari Sabtu ada 2 masjid, iaitu bagi mereka yang duduk di sinilah tuan-tuan ni. Hari Sabtu ni iaitu di Masjid Kampung Padang, sebagai masjid lama. Mungkin ini tahun yang ke-8 ataupun tahun ke-9 lah dia jadi host tuan rumah. Sebab tak ada lagi masjid lain minta, dia masih lagi kekal menjadi tuan rumah lah. Masjid Kampung Padang, dekat ni lah, kat atas tuan-tuan ni. Dan bagi mereka yang duduk di Pulau Tanjung Lumpur tu Masjid Soi, Masjid Soi, Soi, tarik apa, tarik apa masjid, Sungai Soi. Kedua masjid yang akan melaksanakan kursus asas haji pada hari Sabtu bermula daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12.30. Biasa kursus asas haji ni 4 jam lah tuan-tuan. Dia ada 13 siri, 13 bab, minggu pertama sampai ke minggu yang ke-13. Dan juga bagi hari Ahad, satu masjid saja hari Ahad, iaitu Masjid Tepian Putra. InsyaAllah Tepian Putra, tapi Ahad ni crowd sikit lah. Kerana Ahad ni satu masjid je jadi tumpuan. Jadi Tepian Putra ni biasanya dalam lingkungan 400 ke 500 orang. Bayangkan 400 ke 500 orang, lebih kurang berpuluh-puluh ganda kita dengan InsyaAllah bagi mereka-mereka yang mendaftar untuk haji tahun ni, tahun 2009, sebahagian daripada tahun 2009 yang mendaftar tahun 2009 baru dapat tawaran 2009-2010 lah tuan-tuan. Kalau daftar tahun 2025 lagi tunggulah 60 tahun lagi lah baru sampai waktu dia. Siapa suruh daftar lambat orang daftar tahun 2009, tahun 2010 akan mendapat tawaran untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, insyaAllah. Jadi sebagaimana biasa, kursus ini merupakan kursus untuk belajar cara berhaji. Tetapi dia bukan sahaja tertakluk kepada orang jemputan, dia juga terbuka kepada siapa-siapa yang nak dengar. Siapa-siapa nak pergi pun boleh lah. Jadi insyaAllah saya juga merupakan salah seorang daripada guru yang akan menjadi pembimbing untuk kursus haji di Kuantan ni lah. Bermula daripada tahun 2006 saya mula ceramah haji sampai sekarang, alhamdulillah. Bertugas haji tahun 2012 sampai sekarang. Mungkin ini dah tahun-tahun akhir lah, sebab peringkat umur tua dah. Dia pun tak boleh pakai 55 tak boleh pakai dah. Dan sekali dia mencari, tabung haji sedang mencari guru agama yang berminat. Siapa yang berminat untuk jadi penceramah, tapi syarat dia yang pertama sekali mesti dah naik haji. Syarat dia lah, sebab yang penceramah haji ni tak boleh naik haji kan, cerita lain pula. Sebab dia mesti lalu perjalanan dia. Walaupun belajar pun payah nak faham, dia kena melalui baru nampak. Jadi syarat pertama tu mesti haji. Yang kedua mesti ada diploma, diploma space. Diploma space ni ada dekat USIM. USIM ada buka tawaran untuk siapa yang nak buat diploma space. Bermakna space, sijil pembimbing ibadah haji. Dia ada surah satu sijil, yang belajar dia ada berapa kredit awal dia boleh buat JJ pun boleh kot. Barulah layak untuk dicalonkan sebagai penceramah haji. Beri masalahnya haji lah. Ramai budak-budak muda yang nak, tapi masalah dia belum haji lagi. Jadi syarat tu mesti orang dah haji. Jadi boleh buat permohonan
Kerana sekarang ni tabung haji sedang mencari pengganti. Kamu banyak ustaz-ustaz yang ceramah haji ni semua dah tua-tua dah. Dah peringkat umur 55. Kerana 55 ni dah tak boleh tugas lah. Jadi cari hak muda-muda. Jadi siapa yang berkeyakinan ataupun berkelayatan boleh buat permohonan di tabung haji. Itu sekarang maklumat lah, belum lupa. Jadi kita sambung lagi kuliah kita. Dan kita masih lagi tidak membincangkan tentang perkara berkaitan dengan rukun. Rukun, wajib, syarat banyak lagi tuan-tuan. Kita masih lagi di peringkat minggu pertama. Kalau minggu pertama ni kursus asal haji ni, kita masih lagi di peringkat pengenalan. Jadi kerana itu kita sebelum pergi sana ni kena tahu dulu, kena sekurang-kurangnya mengetahui tentang apa tempat-tempat yang kita pergi, tempat-tempat yang menjadi sejarah, bukit-bukit yang ada dekat sana mesti kena kita tahu juga sejarah dia. Dan juga hari ini kita akan masuk tentang pengenalan tentang Kaabah. Apa dia Kaabah? Sebab kita takut kita keliru. Tuan-tuan, Kaabah ni bukan satu benda sembahan, tak. Jangan silap. Kita tidak menyembah Kaabah. Kalau baru ni ada lah yang buat statement bodoh. Dia buat dalam TikTok tu, dia kata kami ni sembahyang, kami ni puasa, kami ni juga bayar zakat, kami juga menyembah Kaabah. Kita tak sembah Kaabah. Kaabah ni bukan sembahan. Kaabah ni satu bangunan yang dibina merupakan satu tempat yang menyatukan semua Islam, yang menjadi kiblat. Dia bukan bangunan sembahan. Itu kena faham. Rumah ibadah pertama yang dibina di atas muka bumi ni, yang Allah bina bukan sewaktu Adam jadi. Kaabah ni ada sebelum Adam jadi lagi. 2000 tahun sebelum Adam jadi, maka dah ada dah Kaabah ni. Ianya menjadi tempat permulaan rumah beribadah yang dibina oleh Allah di atas muka bumi ni. Binaannya yang dibina daripada batu-batu yang diambil daripada 5 buah gunung. Ini nak tersebut, diambil dari sana. Dan kerana itu Kaabah ni merupakan satu bangunan keliling padu yang berukuran 146 kaki, 146 kaki 2.4 inci. Ini ukuran keliling dia. Hajar Aswad terletak daripada satu penjuru yang namanya penjuru Hajaratul Aswad, dan tingginya Hajar Aswad ni daripada lantai itu 4 kaki 10 inci. Ngam-ngam, kalau kita duduk bongkok sampai lah 4 kaki 10 inci. Kalau 7 kaki tak sampai pula kita. Tinggi dia daripada lantai. Dan juga Mu'tazam. Kaabah ni ada satu benda yang namanya Mu'tazam, dan Mu'tazam ni terletak di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Itu dipanggil Mu'tazam. Mu'tazam ni banyak dalam hadis Nabi menyebut di antara tempat yang paling makbul ni doa di Mu'tazam ni lah. Kerana Nabi pernah melekatkan pipi dan dadanya ke Mu'tazam, letak kat situ. Sebab tu kita tengok kat Mu'tazam ni ramai orang-orang yang bergayut, kan? Dia bergayut dekat situ, dia bertaubat dekat situ, menangis. Kita yang tak tahu buat apa pula dia tu menangis kat situ. Kita tak tahu pun. Mu'tazam ni kita tak tahu pun kelebihan dia, sebab tak pernah dengar. Tak pernah belajar. Sebab tu dalam bab haji ni dia kena memahami dan mengetahui dulu tempat-tempat yang dulunya memang telah dijadikan daripada dulu. Kalau sebut Arafah ni bukan sekarang, daripada zaman Adam lagi dah disediakan sebagai tempat untuk kita berkumpul, bukan sekarang. Apa kelebihan Mina? Kena tahu mengapa Mina ni dipilih menjadi penempatan sewaktu masyair haji, hari yang ke-11, 12, 13. Mengapa di situ ada tempat korban di Muasir ni? Dia ada sejarah dia, dia ada benda yang perlu kita tahu. Keliling-keliling Kaabah ni pun kita kena tahu tempat-tempat yang menjadi sejarah. Rumah kelahiran Nabi kena tahu dekat mana. Masjid-masjid yang berada di keliling Mekah. Kita kena tahu mana tempat-tempat yang disebut masjid-masjid yang Nabi sendiri ada sejarah dia. Ada masjid yang namanya Masjid Syarah, masjid pokok bergerak, berjalan jumpa dengan Nabi. Ada tempat masjid yang namanya Masjid Jin, tempat Nabi berjumpa dengan ketua jin. Seorang sahabat cerita dalam hadis tu, bagaimana dia kepung, Nabi buat satu lingkaran. Semuanya tempat-tempat ni sebenarnya kena tahu. Tapi kerana orang pergi haji ni tak tahu, 30 hari ni tak jumpa pun. Dia tak pergi pun tempat-tempat yang telah ditinggalkan sejarah. Ada yang cerita dalam hadis dan juga sebagainya. Dan sebagaimana untuk makluman kita juga mengetahui bahawa Mu'tazam ni yang terletak di antara Hajar Aswad dan juga pintu Kaabah, ini namanya Mu'tazam.
tempat Nabi berdoa, tempat Nabi meletakkan pipinya dan juga meletakkan dadanya kat situ. Lepas tu kalau kita tengok kalau mazhab-mazhab lain, orang lain memang dia bergayuk situ. Kita yang tak tahu, tak tahu kelebihan lah. Tapi sebenarnya tak ada apa pun, tak bergayuk pun tak apa, cuma tahulah apa nama tempat tu yang disebut Mu'tazam. Dan juga Hijr Ismail. Hijr Ismail ni iaitu merupakan satu bentuk yang berbentuk C tu. Ada tengok ke Kaabah ni yang bentuk C tu, itu dipanggil Hijr Ismail. Kalau dulunya ianya merupakan tempat dibinanya kemah pada peringkat permulaan, sebelum dibinanya Kaabah, rumah penempatan Siti Hajar tu kat Hijr Ismail lah. Dan juga ada pandangan yang menyatakan dekat dengan Hijr Ismail ni juga merupakan ada kubur Siti Hajar tu kat situ ada, sebelum dibangunkan. Kerana Kaabah ni beberapa kali dibangunkan. Pembinaan Kaabah ni bermula daripada zaman awal lagi, peringkat awal lagi, iaitu dibina oleh Nabi Adam semula, dibina oleh Nabi Syed, dan selepas itu Kaabah ni hilang daripada radar kerana diangkat oleh Allah ke langit dunia, iaitu di Baitul Ma'mur yang sekarang. Kerana Kaabah ni bawah atas ni ada masjid tempat-tempat malaikat yang bertawaf, yang namanya Baitul Ma'mur, namanya Baitul Ma'mur. Kaabah ni yang dilengkungi dengan kawasan disebut kawasan tersi itu dipanggil Hijr Ismail, dan dia ada sudut-sudut dia. Hijr Ismail ni terdiri daripada sudut yang namanya sudut penjuru Iraqi, penjuru Syami, penjuru Yamani, penjuru Yaman, lepas tu Yamani, penjuru Hajar Aswad. Dia 4 penjuru Kaabah ni. Sebab tu kalau kursus haji tak ada ke slide kita boleh tunjuk lah kalau kursus kita tahu je lah dulu, nanti bila kursus haji kita tengok lah sendiri. Kaabah ni dia ada sudut-sudut dia, sudut-sudut dia. Dan dia berapa kali Kaabah ni telah dirontok, dibina balik hingga binaan Ibn Zubair. Binaan Ibn Zubair ni masih asal lagi, tak ada lagi Hijr Ismail. Masih lagi bangunan 4 segi yang panjangnya lebih kurang 12 meter, lebarnya 11 meter, tingginya 14 meter. Ini bangunan Kaabah dan ada pada sudut antara sudut Iraqi dan juga sudut Syami itu, kat tengah-tengah tu ada pancur emas yang terletak di Kaabah sebelah atas, yang kebetulan pancur emas ni terletak dalam Hijr Ismail. Pancur emas ni maksudnya tempat yang keluar air, kerana kat atas Kaabah ni dulunya tidak beratap. Dulu asal tak ada atap, sebab dulu pun hujan pun jarang kat Mekah ni. Dulu taburan hujan ni setahun sekali je. Cuma sekarang ni hujan lebih kerap. Tiap bulan dikatakan hujan, sampai banjir pula. Kerana ini di antara tanda-tanda akhir zaman lah. Bila negeri di Jazirah Arab mula ditumbuhi dengan pohon-pohon yang hijau. Dulu kalau tuan-tuan pergi tahun-tahun sebelum pada ni, mana ada hijau. Sekarang ni tengok lebih hijau daripada tempat kita lagi. Apatah tuan-tuan pergi ke Taif. Taif ni tempat yang terletak jauh sikit daripada Mekah. Dalam perjalanan kita melihat kehijauan. Bukit-bukit dah mula nampak hijau. Itu tanda-tanda nak kiamat lah sebenarnya. Dan juga makam Ibrahim. Makam Ibrahim yang terletak lebih kurang 30 kaki daripada kaki Kaabah, yang berkebetulan pintu Kaabah ni, belah pintu Kaabah ujung sikit dengan Kaabah ni ada satu tempat yang bentuknya seperti sarang burung, burung lah, saka burung. Itu dipanggil makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni bukannya kubur Nabi Ibrahim, tuan-tuan, jangan silap. Kerana orang yang tertentu yang tak belajar, bila sampai kat sana, dia balik, dia cerita dengan orang, saya sempatlah cium makam Ibrahim, kubur Nabi Ibrahim, dia kata. Kalau dia kata mau pergi Mekah kan, pergi mana? Pergi Mekah lah, dia kata. Saya sempatlah pergi ke kubur Nabi Ibrahim. Panjat juga orang. Di makam ni bukan kubur, makam ni peninggalan. Makam ni peninggalan. Kerana dalam bentuk yang burung tu ada batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim, yang kelak dia mengikut tapak kaki Nabi Ibrahim. Kerana batu tu digunakan sebagai tangga. Tangga batu tu asalnya daripada syurga. Dulunya digunakan, dulu mana ada tangga, tuan-tuan. Nak naik tinggi macam mana? Nak sandar pada apa? Kerana Kaabah ni dibina tinggi. Dibina tinggi Kaabah ni. Ketinggian Kaabah ni 14 meter tinggi lah. Bila dia nak naik atas, dipijak atas batu tu lonjak dia naik.
Nabi Ibrahim pun naik atas, lalu disusun batu tu. Kerana Kaabah ni dibina daripada batu-batu yang diambil daripada 5 buah gunung. Yang datang daripada 5 buah gunung. Kerana bila orang buat kajian tengok batu tu asalnya daripada Lubnan, iaitu Jabal Lubnan. Batu tu berasal daripada Tur Ulziyata. Batu ni ada yang asal daripada Tur Sina, tempat Nabi Musa dan juga umatnya. Ada juga batu ni berasal daripada Jabal Judi, bukit Jabal Judi, nama bukit lah, tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh tu bila banjir besar, bila air surut, kapal tu mendarat di Jabal Judi. Jabal ni bukit, Judi ni nama dia. Dia tak sama dengan Genting Highland, tak sama. Itu Jabal Judi juga, tapi itu tempat orang judi. Dia kata tempat kita pun ada Ustaz, Jabal Judi. Mana tu? Genting Highland. Itu tempat orang judi. Ini bukan tempat berjudi, nama dia Judi. Tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh. Dan juga ada batu tu yang asalnya daripada Jabal Hira. Kerana Jabal-Jabal ni bukit, tuan-tuan. Jabal ni bukit. Tuan-tuan ada kawan nama Muhammad Jabal, Muhammad Bukit lah nama dia. Yang kita nak sebut bukit. Kita pun bukit. Kita pun dikelilingi bukit. Macam saya kalau tanya Ustaz duduk mana, saya duduk di Jabal Sekilau. Bukit Sekilau, tuan-tuan. Habis nak pergi kat mana? Kat Jabal Go, Bukit Go. Sama je. Jabal Sekilau, Bukit Sekilau. Jabal Stokol, Bukit Stokol. Sama je, lebih kurang nama-nama bukit-bukit je lah. Itu dia. Jadi tingginya Kaabah ni, lepas tu tinggi dia 14 meter, lebih kurang 36 kaki kan tinggi dia. Ini yang perlu kita tahu. Sekurang-kurangnya asas, kita dapat bayangkan. Itulah Kaabah. Tinggi dia berapa? Dia merupakan satu bangunan yang 4 segi bukan tepat. Bukan 4 segi tepat. Panjang dia lain, lebar dia lain. Panjangnya 12, lebarnya 11, tuan-tuan. Dan juga pintu Kaabah ni juga, dalam Kaabah ni juga tak ada apa pun sebenarnya. Dia cuma ada 3 tiang saja. Ada 3 tiang dan masuk dalam Kaabah ni. Bukanlah saya pernah masuk, tapi dia ada replika dia. Replika Kaabah ni terletak di Museum Kaabah. Tuan-tuan pernah pergilah. Dulu boleh pergi banyak kali. Dekat dengan museum dia. Di sana disimpan lagi benda-benda asal. Kerana Kaabah ni pernah ditukar pintunya, pernah ditukar salur emas tu pernah ditukar. Dan barang-barang lama tu masih lagi tersimpan di dalam museum Kaabah. Ada lagi tiang dia yang ada dalam Kaabah juga dituna. Dia letak 3 tiang. Ada dalam Kaabah. Dia tak ada apa pun. Dia satu bangunan yang dindingnya penuh dengan tulisan ayat-ayat pilihan. Kat sini bila kita masuk, dan ianya dibuka setahun sekali untuk dicuci Kaabah. Kalau dulu setiap 8 hari bulan Zulhijjah, maka Raja Saudi, keturunan Raja Saudi akan memakai ihram, lalu mereka akan suci dalam Kaabah ni. Masuk bersih, bawa air zam-zam, digunakan sejenis daun tamar untuk cuci dalam ni. Tapi sekarang ni pun banyak kan dia masuk juga, tapi dengan orang yang cuci biasa lah, tak ada apa pun. Dan kalau kita tengok pintu Kaabah ni, sebahagian daripada dalam pintu Kaabah ni yang terletak dulunya, asalnya Kaabah ni bawah, tapi bila berlakunya banjir, lalu dinaikkan tinggi. Binaan ni dinaikkan tinggi 2 meter, tuan-tuan, daripada aras tanah. Pintu Kaabah ni 2 meter. Sebab tu kalau nak masuk Kaabah ni kena masuk dengan tangga. Dia ada tangga ni. Kalau tangga ni sampai situ boleh masuk. Dan Kaabah ni pintu dia ada orang yang khusus jaga, yang memegang kunci dia, yang memang daripada keturunan Nabi, yang baru ni meninggal. Baru dia telah meninggal dunia, dia ambil alih oleh anak ni. Kunci Kaabah ni kalau kita bawa buka tak terbuka, melainkan memang keturunan yang jaga pintu Kaabah ni yang boleh buka. Maka nak masuk pintu Kaabah kena dengan izin dia. Ni pelik ni, Kaabah ni, Mekah ni dia banyak benda-benda yang kadang-kadang tak boleh nak fikir dengan logik akal, tapi itulah ketentuan dia. Dan juga terletak 2 meter. Pintu Kaabah ni disaluti emas dan juga daripada perak. Ini dibuat tahun 1399 Hijrah. Ni kirakan calculation yang diambil daripada nota buku ni, pada tahun 1399. Ni 1400 lebih lah, 40 tahun lebih lah kiraan ni. Masa kiraan tu dibuat daripada emas, dan emas itu seberat 280 kilo.
Pintu tu yang emas salut tu bukan emas biasa tu. Tu emas betul tu. 280 kilo pintu tu saja. Kalau empat kita mampu tuan-tuan. 280 kilo. Dan ketika itu tahun 1399, nilai pintu tu lebih kurang 13 juta 420 ribu, tuan-tuan. 13 juta pintu tu saja. Ini Kaabah dulu, lebih kurang dalam 60 tahun dululah. Sekarang tak tahulah nilai dia berapa dah. Dia 280 kilo emas. Pintu dia saja. Sebab tu tuan tengok pintu dia hebat. Arab ni bangunan ni memang dia nampak hebat. Itu pintu, belum kira lagi kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah yang juga ditukar pada setiap tahun. Pada 8 hari bulan dulu. Tapi baru ni bukan 8 hari bulan lah. Ditukar pada berapa hari bulan baru. Ditukar awal lagi. Dulu 8 hari bulan ditukarkan kelambu Kaabah. Dan juga pintu Kaabah ni dibuka menggunakan tangga khas. Dia tangga khas dia. Bahagian dalamnya akan dicuci oleh Khadam Haramain dipanggil. Siapa dia Khadam Haramain? Iaitu raja, orang yang keturunan raja-raja Arab ni lah. Itu dipanggil Khadam Haramain. Dan juga orang-orang kenamaan. Dicucinya dalam ni dibasuh dengan air Zam-Zam. Dibasuh dengan air Zam-Zam. Dulu-dulu pun lah 8 hari bulan tu kita tengok juga, tapi tak ada dekat pun. Pada 8 hari bulan ni askar dia turun, dia keliling ni semua dengan Kaabah tu. Orang luar, semasa tu semua orang dah pergi ke Arafah, tuan-tuan. Maka Mekah tak ada orang lah situ. Semua orang telah bergerak ke Arafah. Jadi ketika itulah raja dia datang, dicucinya Kaabah. Dindingnya dibasuh dengan menggunakan penyapu khas. Dulu saya ingat penyapu ni penyapu apa? Tengok kita tengok juga. Rupanya daun tamar. Daun tamar ni macam daun kelapa sawit je lah. Dibuat macam penyapu dibuat khas untuk cuci bahagian dalam Kaabah. Dan juga direnjiskan dengan wangi-wangian. Ia juga dibuka jika ada tetamu ataupun pembesar-pembesar negara Islam yang dijemput, ataupun yang minta untuk masuk, boleh minta. Kalau tuan-tuan jadi Perdana Menteri, besok boleh minta nak masuk, tuan-tuan. Dulu pernah, yang dulu-dulu Perdana Menteri kita pernah masuk, kalau ingat ni. Saya dulu pun pernah sekali bila dengan tabung haji travel, ingatlah masa tu. Saya iring masuk, tapi tak dapat nak masuk dalam lah. Iring dekat itu sajalah, wakil Malaysia. Pergi kat situ, tapi tak nak masuk, tak nampak apa pun. Orang pun penuh terlibat dalam tu. Penuh. Tapi masuk dalam tu bukanlah maknanya masuk syurga, jangan silap, tuan-tuan. Ada juga buat hujah tu, tengok dulu tu, PN kita tu masuk dalam Kaabah tu, masuk syurga tu. Mudah benar masuk Kaabah, masuk syurga. Kalau kira macam tu, Abu Lahab lagi banyak kali masuk, tuan-tuan. Dulu Kaabah ni tempat tidur Abu Lahab je. Tempat dia duduk tidur, berkaraoke dalam tu, sebelum datang Islam. Karena masa tu dia yang jaga Kaabah ni. Sebab tu jangan kita terlalu sangat. Walau macam mana pun nak juga pegang Kaabah, nak juga peluk Kaabah. Saya Ustaz kalau pergi umrah ni tak cium Hajar Aswad macam tak sah pun rasa. La ilaha illallah. Umar Al-Khattab kata, kalau bukan kerana aku tengok Nabi cium, aku pun tak mau cium. Batu je pun. Walaupun datang daripada syurga. Tidak ada jaminan cium batu tu masuk syurga. Mudah benar macam tu. Itu hari ni keluarnya antara amalan-amalan lebih percaya kepada orang. Jumpa Tok Syekh ni, percaya pula dia pernah bercakap dengan Nabi. Ada dosa banyak, cerita dengan dia. Dia pun duk dengar dosa apa masa muda dulu. Adalah muda dulu ngintai orang 2 kali, kata. Kalau ngintai kena bayar 5,000 sekali ngintai, 2 kali 10,000. Nanti saya beritahu Tuhan supaya ampun dosa. La ilaha illallah. Ni pun ada orang percaya, tuan-tuan. Manusia mana boleh ampun dosa manusia? Tak kira lah ayah pin ke, syekh ke, tak kira lah. Nabi tak boleh ampun dosa orang. Nabi hanya boleh beri syafaat, tuan-tuan. Nabi tak boleh beri hidayah. Apatah lagi ampun dosa, tak. Ampun dosanya kerja Tuhan. Biarlah Tuhan buat kerja dia. Tak payahlah kita pula nak ambil pula ampun dosa. Pergi bawa pula buat senarai nama dosa-dosa berapa harga nilai ni. Ni banyak ni zina, berapa kali berzina. Maka ditukar dengan bayar duit. Yang kaya dia, tuan-tuan. Berjuta-juta duit ni. Yang miskin kita ada jalan taubat. Sebab tu ketika Adam membuat kesilapan, lalu Allah mengajar cara taubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Kerana taubat ni dia ada cara-cara dia.
Dia ada lapan-lapan dia. Ibu bagi segala taubat, iaitu kita beristighfar. Kan? Istighfarlah banyak-banyak. Antara istighfar yang kita baca lepas sembahyang tu, diberikan jaminan. Dalam amalan-amalan ulama lu susun molek dah. Lepas sembahyang ni baca apa? Astagfirullahalazim, la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. 10 kali yang kita baca, maka Allah janjikan pengampunan dosa tuan. Itulah cara dia. Tak payahlah jumpa orang bayar duit dekat dia. Apa? Itu benda yang kita kena faham. Jadi cucian ataupun menyuci dalam Kaabah ni dibuat setahun sekali. Kebiasaan, iaitu pada 9 hari bulan Zulhijjah waktu pagi. Sebab tengah hari nak diukuh dah. Waktu tu orang tak ada dah. Tak ada dah dekat dengan Mekah. Dan juga sebagaimana kita juga mengetahui, dalam Kaabah ni ada tiang. Ada tiang. Jadi 3 batang tiang. Dan sewaktu Quraisy membina Kaabah, mereka telah menutupnya dengan atap. Dulu Kaabah ni tak ada atap. Tetapi setelah dibina oleh binaan Quraisy. Binaan Quraisy ni ketika itu Nabi umur 35 tahun. Kalau kita baca sejarah bagaimana dibina semula oleh binaan Hajjaj. Iaitu Kaabah ni barulah berbentuk adesi. Jadi ketika itu orang-orang Quraisy telah menutupnya dengan atap, lalu disokong dengan tiang. Mula asalnya 6 tiang. Atapnya ada 6 tiang. Lepas tu pembinaan yang mula-mula ketika pembinaan Ibn Zubair, lepas tu Ibn Zubair telah menjadikan 3 batang tiang daripada kayu untuk menongkat atap dia. Tiang tu kita nak tongkat macam mana atap dia. Dulu tak ada atap. Jadi buat atap kena ada tiang lah tuan-tuan. Dan Kaabah ni bukan bangunan piling, tuan-tuan. Sebab tu dia ada kaki 5. Kaki 5 ni tu sebagai tapak dia. Dia tak ada macam dulu piling. Sebab tu kalau kat Mekah ni bangunan ni tak ada piling. Sebab tu dulu kalau buat hotel disandar pada bukit je. Perasan tak tuan-tuan? Dulu kat hotel dulu masuk hotel sini, belah belakang sana tingkat ni bukit. Sebab dia tak ada piling. Dia cuma gali sikit untuk dibuatkan dia tapak dia tak boleh nak buat kan. Sebab batu dia terlalu keras. Batu dia terlalu keras. Waktu binaan semula oleh pembinaan Az-Zubair, daripada 6 tiang dijadikan 3 tiang saja. Tiang ini tujuannya untuk menyokong ataupun menongkat atap. Jarak di antara satu tiang dengan satu tiang yang lain, jarak antara tiang yang lebih kurang 2.35 meter. 2.35 meter. Di sebelah kanan pintunya pula disediakan tangga untuk naik ke sutuh. Mana belah kanan sekali, belah dekat dengan tu dia ada satu tangga naik ke atas dia. Sutuh ni atas lah. Kerana atas tu dia ada tutup dengan atap, lalu dia ada keliling dia dengan dinding. Bila hari hujan, air bertakung. Sebab tu dia ada pancur emas tu. Dia buat tempat keluar air. Pancur emas tu kalau waktu-waktu biasa tempat burung berok, tuan-tuan. Pernah tengok burung tu, macam-macam burung berhenti singgah berok kat situ. Bila hujan saja, air banyak, dia akan keluar air. Jatuhnya dekat dalam Injil Ismail. Yang kita tak erti ni, pergi kejar air yang jatuh tu, pergi nganga mulut bawah tu. Pernah lah dengan taik burung. Dia tak ada pun kelebihan nak minum air dari situ, tak ada. Jangan nak buat pelik sangat lah. Kadang-kadang benda tak belajar begini lah, yang tak mendengar ni dia jadi pelik. Sampai taik burung pun makan juga. Kerana lekat dekat dengan Kaabah tu. Kaabah ni bukan sembahan, dia bukan Tuhan pun. Tak ada apa pun. Cuma dia menjadi satu simbol. Simbol yang menjadi tempat kita ni kita menghadap ke sana. Kiblat bagi orang Islam. Dan seandainya bangunan batu-batu Kaabah tu dibuka aja batu Kaabah tu, buka balik, buat dekat Kuala Lumpur pula Kaabah, tuan-tuan. Kiblat tak bertukar dah ke situ. Kerana bukan kerana Kaabah tu, kerana Mekah itulah yang menjadi kiblat bagi seluruh orang Islam. Sehingga hari ini kita telah diyakini dengan menyebut bahawa Mekah ni lah merupakan pusat bumi. Pusat ni mana tengah-tengah lah, tuan-tuan, tengah-tengah bumi. Dan juga Al-Hatim. Al-Hatim ni ulama berselisih pendapat tentang kedudukan Al-Hatim. Antaranya seperti berikut: tempat di antara Hajar Aswad, Injil Ismail, Telaga Zamzam dan juga makam Ibrahim. Kata Ibnu Jurayj, sebab dinamakan Al-Hatim, pecah rosak kerana orang jahil bersumpah di tempat itu dan diperkenankan doa orang-orang yang zalim. Itu disebut Al-Hatim. Al-Hatim ni ialah Injil Ismail itulah. Itu yang Al-Hatim.
Kerana dalam riwayat Ibn Abbas menyatakan dinamakan demikian kerana tempat ini diruntuhkan daripada Kaabah. Dulu asalnya dia bangunan yang tutup sampai habis, Kaabah. Jadi bina tinggi, macam bangunan yang asal sekarang ni. Dan juga sewaktu binaan semula tu tak dapat nak bina balik macam tu. Sebab tu dibiarkan kosong kerana ketika itu antara alasannya kekurangan dana. Sebab walaupun zaman tu Islam ni tak ada lagi, dia orang buat collection, membuat sumbangan untuk bina Kaabah ni, tapi syarat dia mesti daripada sumber yang elok. Tak boleh datang daripada sumber arak, tak boleh datang daripada sumber judi. Itulah walaupun Islam tu tak datang, kerana dia tahu Kaabah ni bangunan kemuliaan, tak boleh didirikan dengan sumber yang tak betul. Jadi ketika buat collection tu tak cukup duit lah, tak sempat nak bina bangunan tu. Macam projek tak siap, tak cukup bajet lah tuan-tuan. Tapi antara sebabnya iaitu dia memang dijadikan terbuka sebagai tempat orang awam untuk masuk ke dalam Kaabah. Kerana Hijr Ismail ni, Al-Hatim yang jadi lengkung si tu asalnya dalam Kaabah. Tuan-tuan. Jadi kerana itu orang yang tawaf kalau pegang Hatim ni batal pusingan tawaf ni. Kerana dia sebahagian daripada Kaabah. Tapi kalau pegang makam Ibrahim, kalau pegang makam Ibrahim tak batal, kerana dia bukan sebahagian daripada bangunan Kaabah. Anda nak kena faham. Jadi yang C tu kalau kita pegang Al-Hatim tu batal. Ataupun kalau kita masuk keras dalam ni batal pusingan tawaf. Jangan main-main. Kadang-kadang ada juga sibuk nak pergi pegang juga derek tangan kat situ, tak apa tujuan tahu. Tawaf dulu, habis tawaf nanti barulah boleh nak pergi, nak pegang ke nak apa ke. Kadang-kadang excited sangat. Ini dipanggil Al-Hatim. Maknanya Al-Hatim ni tempat yang antaranya tempat yang menjadi lingkaran kepada bangunan Kaabah itu sendiri. Itu asal ataupun binaan Kaabah. Dan sehinggalah daripada Kaabah ni lah yang letaknya dalam ni satu masjid namanya Masjidil Haram. Peringkat-peringkat awal daripada zaman Nabi Ibrahim sampailah kepada zaman Qusay bin Kilab. Masjidil Haram ini adalah merupakan sebuah kawasan tanah lapang tanpa ada bangunan. Kalau dulu kita tengok bangunan Kaabah ni, dulu Kaabah ni, Masjidil Haram ni kosong ni, tak ada apa pun. Cuma kedai-kedai yang jauh sikit tu tempat-tempat orang berniaga. Ini cuma adalah merupakan kawasan tanah lapang. Masjid dulu tuan-tuan, kalau kita baca tentang Masjid Quba, dia bukan bangunan yang siap berdinding, tak. Masjid Quba dulu waktu Nabi bangunkan kawasan masjid tu daripada tiangnya daripada pokok kurma, atapnya daripada daun kurma, pelepah kurma. Itulah masjid. Manakala lantainya pasir je. Sebab tu kisah orang yang kencing dalam masjid tu bukanlah masjid macam kita ni, entah. Jangan silap. Itu binaan masjid-masjid dulu. Jadi pembinaan Masjidil Haram itu tahun yang ke-17 Hijrah. Kawasan Masjidil Haram diperluaskan pembinaan dia. 17 Hijrah ni selepasnya wafatnya Nabi, iaitu zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, zaman Khalifah Umar. Ketika itu Islam dah mula tersebar besar. Zaman Umar ni Islam dah besar lalu diperluaskan pembinaannya, diperbarui oleh Khalifah Uthman pula pada tahun yang ke-26 Hijrah, lagi besar. Satu kawasan yang meliputi Kaabah, dan Kaabah ni tempat tawaf tu dipanggil Al-Mataf. Kalau orang panggil Mataf ni, tempat yang hari ni kalau nak masuk ke situ mesti orang yang memakai pakaian ihram saja. Yang dekat tempat tawaf pusing tu, itu dipanggil Mataf. Kawasan lain itu kawasan Masjidil Haram. Pembesaran berterusan kerana Masjidil Haram ni tiap-tiap tahun ada pembangunan, makin besar. Akhirnya Bukit Safa dan Marwah tu duduk dalam masjid, duduk di luar 300 meter tu jauh tuan-tuan. Bukit tu memang tak ada pun kiraan dalam masjid. Tetapi kerana pembesaran sampai sekarang, Mekah ni tanah dia adalah merupakan tanah yang paling mahal nilainya dalam dunia sekarang. Tanah haram Mekah lah. Cuma sekarang ni setiap tanah di keliling Kaabah ni, yang tuan-tuan tengok hotel semua tu, semuanya tanah ini milik Masjidil Haram. Dia ada kementerian ni. Dia tak jual. Sebab tu tak boleh buat bangunan pun kat situ. Tak buat haji lama dah. Mana ada hotel dia.
Hotel yang diambil oleh tabung haji ni bukan dibeli, dipajak tuan-tuan. Dipajak ikut musim. Mana ada hotel yang orang boleh beli. Sebab tanah ni tanah Masjidil Haram. Ada orang kata dia beli hotel apa semua, tak ada. Dan kita tengok juga Kaabah ni dia ada penjuru-penjuru dia. Yang namanya penjuru Hajar Aswad, tempat letaknya Hajar Aswad. Di sebelah kiri Hajar Aswad tu nama penjuru Yamani. Tempat yang kosong tu kita cuma mengangkat tangan tapi tidak mengucuk. Antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad dituntut sangat supaya kita berdoa dengan doa yang sama. Semua pun sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sampai ke Hajar Aswad baru kita angkat tangan balik. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar walillahil hamd. Kita kucuk. Kucuk tu seolah-olah kita mengucuk Hajar Aswad. Karena sunatnya di permulaan perjalanan pusing keliling Kaabah disunatkan mengucuk Hajar Aswad. Tapi macam sekarang nak kucuk macam mana orang ramai. Nabi kata cukup sekadar kita kucuk bibir kita, dapat pahala dah, kucuk Hajar Aswad. Dia ada pintu Kaabah. Dekat Kaabah ni ada Mu'tazam, ada makam Ibrahim. Kalau kita tengok yang atas tu ada nama pancur emas. Ada kawasan Hinjir Ismail yang macam C tu, namanya Hinjir Ismail. Batu yang mengelilingi Hinjir Ismail ni namanya Hatim. Yang mana ni tidak boleh kita sentuh kerana dia sebahagian daripada Kaabah, daripada bangunan Kaabah. Iaitu Sazwan. Sazwan ni kaki yang macam kaki Kaabah tu ada yang macam kaki tu. Yang macam tu. Itu dipanggil Sazwan. Itu juga tak boleh disentuh. Dia sebahagian daripada Kaabah. Dan yang ke-12, Kaabah ni dia ada kelambu dia. Kelambu Kaabah yang sering ditukar pada tiap-tiap tahun. Dan perbezaan Kaabah serta Masjidil Haram. Bangunan ini dinamakan Kaabah kerana dia bersegi empat. Dan catatan sejarah Kaabah ini dibina beberapa kali. Pertama, menurut pendapat yang masyhur, Kaabah telah dibina oleh para malaikat kira-kira 2000 tahun sebelum terciptanya Nabi Adam AS. Ini ada pandangan daripada ulama sebut. Bukan Adam, sebelum tu dah ada dah. Kerana Kaabah ni merupakan rumah ibadah pertama yang Allah sediakan untuk makhluk yang dulu sebelum Adam jadi. Dunia ni dah ada makhluk dah. Dah ada malaikat dah ada dah tuan-tuan. Jin-jin dah ada dah. Masa tu mereka ni beribadah. Cara ibadah dia tawaf lah. Bertawaf pergi Kaabah. Kerana itu ini merupakan bangunan yang telah tercipta lebih awal sebelum Adam dijadikan. Dan menurut pandangan ahli hadis sejarah bahawa Nabi Adam telah membinanya sekali lagi semasa hayatnya. Dan diriwayatkan juga Nabi Sid AS. Nabi Sid ni anak pada Nabi Adam. Kerana dulu Nabi Adam ni umur dia panjang kan. Dia tak macam umur orang sekarang ni. Dulu umur ribu-ribu, lama lah. Punahlah Nabi Adam pun baiki bina balik semula. Lepas tu dibina oleh anaknya Nabi Sid, juga dibina Kaabah. Dan kekalah sampai ke zaman Nabi Nuh. Sampai Nabi Nuh ada dah Kaabah ni. Sehinggalah bila berlakunya banjir besar. Pada zaman Nabi Nuh ni banjir besar. Jadi Kaabah ni Allah telah angkatkan Kaabah ke langit yang ke-7 di aras, ke kaki langit dunia. Dan sehingga kini ia menjadi tempat tawaf para malaikat. Bila diangkat je, malaikat nak beribadah mana? Malaikat kena tawaf kat situ lah. Tempat tawaf para malaikat. Dan ramainya malaikat ni hanya dibenarkan bertawaf sekali saja sehinggalah hari kiamat. Dia tak macam kita boleh tawaf banyak kali. Malaikat ni kerana dia ramai, kan? Malaikat lebih ramai pada manusia. Jangan ingat kita ramai. Kalau satu kita ada 2 malaikat yang jaga Rakib dan Atik, mana kalau 1000 kita 2000 malaikat. Itu yang jaga kita. Belum kira yang jaga rezeki lagi, jaga hujan, jaga panas, jaga sakit, jaga semua malaikat. Tentunya malaikat ni lebih ramai daripada kita. Sebab tu mereka ni hanya boleh tawaf sekali je. Dibenarkan bertawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni mana? Atas pada Kaabah yang ada sekarang. Sebab Kaabah asalnya dah naik dekat situ dan menjadi tempat malaikat untuk bertawaf. Dan di tempat yang sama lah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membinanya. Dan ketika itu bangunan Kaabah ni tinggi dia lebih kurang 9 ela, 27 kaki asal dia dulu. Sebelum dibangunkan dengan ketinggian 14 meter. Dulu asalnya lebih kurang 9 ela je. 2 ela lah kira. Ni mana ada meter lagi. Dalam kitab tu sebut
Panjangnya 30 ela, 90 kaki. Dan lebarnya 23 ela. 23 ela, 69 kaki. 30 darat 23, darat 9. Itu bangunan asal dulu. Kaabah. Dan orang-orang Amalika yang juga dikatakan membina Kaabah. Begitu juga pendapat lain yang mengatakan pembinaan oleh kaum Jurhum. Kerana orang Jurhum ni orang yang pertama sekali menjadi penduduk Mekah. Bila saja Mekah ni dibina, keluar air Zam-Zam, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail duduk kat situ, maka ketika itu orang yang pertama sekali yang menjadi penghuni di Mekah ni iaitu kaum Jurhum. Kaum Jurhum ni asalnya daripada Yaman, kan? Sebab tu Mekah ni banyak ramai orang Yaman, duduk orang Jurhum yang duduk kat sini. Sebelum datangnya, sebelum mereka ditewaskan oleh kaum oleh kaum yang baru. Lama juga dia orang duduk ni, kaum Jurhum ni. Dan kaum Jurhum ni merupakan keturunan Nabi daripada Nabi Nuh AS. Banyak Jurhum ni asalnya bin Sam bin Nuh. Maknanya dia asal daripada zaman Nabi Nuh AS. Oleh Qusay, Qusay bin Kilab ni keturunan Nabi. Oleh orang-orang Quraisy masa Nabi SAW masih belum dilantik jadi rasul. Oleh Abdullah bin Zubair pada tahun 64 Hijrah selepas tentera Yazid menyerang Mekah. Ia mengakibatkan kain penutup Kaabah terbakar dan dindingnya rosak. Manakala Hajjaj bin Yusuf juga telah membina semula Kaabah oleh Sultan Murad Khan bin Osman pada tahun yang ke-10 dan yang ke-1040 Hijrah. Ini sejarah pembinaan kota Mekah, pembinaan Kaabah lah. Jadi kali itu kita bolehlah ambil sedikit maklumat, bukan nak kena hafal pun. Sekurang-kurangnya kita mengetahui Kaabah ni bukan kekal daripada dulu, dia pernah dibina. Kerana itu juga Allah menyebut bahawa Kaabah ini adalah merupakan rumah ibadah, rumah pertama yang dibina, yang Allah berkat. Kerana kita nak ambil ayat berkat ni, bibakatan mubarakan. Allah sebut innal awwala bayyitin wudi'a lin-nasi lallazi bibakatan mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya kata Allah, inilah permulaan rumah yang dibina manusia untuk tempat beribadah, iaitu rumah yang dibakah. Kerana Bakah ni nama asal Mekah ni namanya Bakah. Bukan Mekah lagi. Mekah ni setelah diubah. Asalnya Bakah. Yang kita sebut Mekah ni yang dilempahi berkat. Sebab tu Mekah ni berkat. Ayat Quran sebut lallazi bibakatan. Berkat ni maknanya mencukupi. Sebab tu tuan-tuan, Mekah ni pergilah ramai mana pun, ada tempat tinggal cukup. Tak ada sejarah orang yang Mekah ni tak ada tempat tinggal, melainkan memang dia nak duduk dekat hotel 1000 bintang. Memang tak ada tempat tinggal lah. Dia bawa kain, dia tembok je depan tu, dia duduk lah situ. Tapi nak sebutnya Mekah ni tak ada lagi orang yang tak ada tempat tinggal. Kenapa berkat ni tadi? Walaupun ramai, hari ni kehadiran mencecah lebih daripada 2 juta pada setiap hari. Mesti haji 3 juta lebih. Umrah sekarang ni 2.6, 2.7 juta. Memang ramai. Apatah lagi dibuka sektor yang dulunya kalau nak pergi umrah ni dia ada visa umrah je. Kalau nak pergi Mekah, hari ni selepas saja Covid dibuka dengan visa pelancongan. Siapa-siapa pun boleh pergi. Dulu kalau visa umrah mestilah orang Islam pergi. Ini siapa-siapa pun boleh pergi. Sebab tu baru-baru ni terpaca orang yang tak bertudung di Masjid Nabawi, tuan-tuan. Orang Saleh pergi sampai silap sampai kat masjid. Dia nak tengok juga masjid. Walaupun disebut antara masjid yang tidak dibenarkan orang kafir masuk di 3, kan? Kalau 3-3 ni masuk, kiamat dah berlaku. 3 masjid. Yang pertama sekali Masjid Baitul Maqdis. Memang dah masuk lah, dengan kasut-kasut dia masuk, orang Yahudi masuk, orang kafir. Yang kedua Masjid Nabawi. Nabawi dah banyak kali dah, kerana dia tak boleh halang. Orang yang masuk dengan visa pelancongan tidak ada sekatan. Orang yang masuk dengan visa umrah ada sekatan. Orang masuk visa haji lagi pula. Visa haji ni dia boleh pergi Madinah sekali, masuk Mekah sekali. Dia tak boleh jalan-jalan lah. Kalau keluar daripada Mekah kena tangkap, terus kena keluar balik. Itu visa haji. Baik, visa pelancong ni kerana disebut visa raja, visa diraja. Raja Arab saya nak tunjuk kuasa dia. Dia lebih berkuasa, dia boleh benarkan. Sehingga tempat-tempat yang Nabi sebut dulu tak boleh pergi,
Hari ni telah digalakkan untuk pergi. Ni banyak kemungkaran. Ni tanda nak kiamat lah. Tuan-tuan, sebimbang ni berlaku. Kalau sampai Masjidil Haram tu masuk orang kafir nanti, hancurlah. Kerana kehancuran Kaabah ni lah tanda-tanda akhir kiamat. Berkat Kaabah ni satu tempat yang dirindui. Semua orang suka datang ke sana. Orang yang dah pergi pun nak pergi lagi. Waktu kat sana tak berapa suka. Allah teruknya lah ustaz, nak semayang pun payah. Nak pergi semayang pun berebut, nak makan pun berebut. Kalau balik nak pergi semula. Merindui untuk sampai ke sana. Tanyalah orang yang pergi ke sana. Walaupun Mekah ni tidak menyediakan kehebatan benda lain, dia cuma ada Kaabah ni. Kalau benda lain tak ada, Mekah ni apa yang adanya? Kaabah je, tuan-tuan. Kalau tempat-tempat lain, tempat-tempat ibadah yang menjadi keyakinan kita untuk sampai sana, kalau sebut nak berjalan tak sesuai pun. Dia cuma ada hotel yang banyak saja. Tapi Mekah ni disebut berkat ni kerana apa? Kerana di sinilah Allah turunkan kecukupan. Makan cukup. Tak ada orang pergi Mekah tak dapat makan. Berlambak-lambak makanan. Tak ada pun ada isu di Mekah tidak ada telur. Tak ada. Lambak-lambak telur. Telur dia pun lambak-lambak. Putih-putih telur dia. Takut nak makan dia. Rasa nak makan kulit-kulit telur dia. Tak macam telur kita. Makanan melambak. Pisang ni bukan kecil-kecil ni, pisang musuh tangan, tuan-tuan. Makan 3 kali baru habis. Apple dia segar. Buah-buahan dia cantik. Semua ke first class ni. Ni Mekah. Nak beza dengan tempat kita. Durian dia tak ada durian standard kita, tuan-tuan. Durian ni semua yang jenis yang baik-baik. Buah-buah mangga dia, memang sedap lah sana. Mekah. Tak ada isu, tak ada cukup beras, tak ada. Makan cukup. Walaupun permakanan di sana berbeza. Orang yang datang Mekah ni dari berbagai-bagai bangsa. Orang Melayu tetap nak makan nasi lemak, tuan-tuan. Orang Arab tetap nak makan roti. Orang putih tetap nak makan sayur. Semua makanan cukup. Kenapa? Bibakatan mubarakan. Negeri yang berkat. Ramai tapi tak berlaku aksiden. Pernah dengar kat Mekah aksiden mati? Tuan-tuan. Berjuta kereta bergerak sehari. Tak macam tempat kita. Selari langgar je kereta 4 orang meninggal. Orang yang tak sadar. Kat Mekah tak ada. Mungkinlah pernah 1-2 kes 10-30 tahun. Tapi sana kalau langgar orang mati, dia pun kena mati. Kat sana, tuan-tuan. Sebab tu orang tak berani nak laju. Dulu memanglah orang perempuan pun tak boleh bawa kereta. Tapi sekarang ni dah boleh dah. Dah boleh dah. Perempuan dulu tak ada kerja, sekarang ni pun dah boleh kerja. Kita tengok kedai-kedai makan pun orang perempuan dah ada kerja dah. Ni tanda-tanda akhir zaman. Dan juga Mekah ni semua mencukupi. Air cukup. Tak ada sejarah orang pergi haji tak ada air. Ada pernah dengar tak ada air? Tak ada. Walaupun kat sana sungai pun tak ada. Mana ada sungai? Air cuma diambil daripada laut yang disejat, di Jeddah tu disejat air laut. Diambil sebagai air untuk bersuci. Kita mandi kat sana, mandi air laut. Tuan-tuan. Dihantar dengan tanker. Mana ada paip? Tuan-tuan jumpa paip sampai ke hotel paip? Tak ada. Malam tu tanker datang hantar, naik simpan dekat dengan tangki atas. Tangki besi tu. Sebab tu air ni panas. Kalau silap-silap kencing, tak tek dulu air pergi basuh, berluka tu kan. Menggelembung kepala tu, melompat dia. Panas ni. Tak pasang heater pun. Kerana air tu memang daripada tangki. Lagi satu air laut, tuan-tuan. Air garam. Orang tak heran, dia kata ustaz, pelik lah mandi kat sini. Siapa tak berbuih? Nak buih macam mana air garam, tuan-tuan. Memang tak berbuih lah. Tapi dalam bilik mandi ada bathtub. Bathtub ni bukan tujuan nak bubuh air mandi berendam situ. Tuan-tuan nak mandi, ambil air tu, buka tu dalam bathtub tu, bagi dia sejuk, baru mandi pakai timba. Bukan nak mandi pakai bathtub tu, jangan silap. Kat sana kat Mekah ni, kalau kita basuh kereta boleh kena saman. Basuh kereta kena saman. Sebab tu kereta dia banyak tak basuh. Setakat lak-lak boleh, basuh tak boleh macam kita. Kita basuh kereta setengah hari, tuan-tuan, air. Kat sana Tuhan berikan keberkatan. Air cukup, makan cukup. Tak pernah ada orang tak cukup makan. Tak pernah ada orang tak dapat tempat tinggal. Kerana bibakatan mubarakan. Saya nak fikir sana. Kat sana, tuan-tuan, merata lah Mekah ni saya pergi. Bukan sekali. Saya jaga orang haji pun 10 kali. Berasa kira lah. Saya tak pernah jumpa tangki yang najis punya kolam, tuan. Kat sini berlambak-lambak najis kolam. Kat sana tak ada. Yang herannya, bila orang buang air tu ke mana lepas najis? Itu dia heran. Berjuta orang. Contohlah tuan-tuan, dalam satu masa pukul 6 ni semua orang buang air besar. Mana lepas najis ni? Kalau tempat kita ni, kalau orang buang air besar, melempah lah najis kat kolam. Itu juga satu benda yang
pelik dekat Mekah ni. Banyak pelik tuan-tuan ya. Ini kehebatan Mekah yang Allah berikan berkatan. Dan di sinilah bangunan pertama yang dibina di atas muka bumi. Ini di antara maklumat yang boleh kita kongsikan. Sebelum nanti kita sambung lagi banyak lagi ya. Kita tentang kiswah ni berapa potongan, benda ni kita tahu tuan-tuan. Sebagai ilmu kita nak pergi sana. Sebab kalau kita belajar kursus ni kita nak buat dah. Sekarang kita belum lagi buat. Kita kena mengetahui, memahami, barulah akan ada satu perasaan kagum di kita dengan benda-benda yang ada kat sana. Maka Ibrahim ni apa, Hajar Aswad ni apa dia keistimewaan Hajar Aswad. Hajar Aswad ni dah beberapa kali kena curi tuan-tuan. Hajar Aswad ni bukan saja Hajar Aswad, jasad Nabi pun pernah nak kena curi. Ni ada orang tak tahu kisah Hajar Aswad ni pernah dicuri, tembus balik semula tuan-tuan. Bertahun-tahun dicuri, bawa tempat dia. Bawa tempat dia. Ada kisah dia. InsyaAllah nanti kita sambunglah dengan kuliah-kuliah yang akan datang. Kita mengetahui ilmu-ilmu perkara-perkara yang berkaitan dengan benda-benda hebat yang Allah jadikan. Mudah-mudahan yang memberikan kita manfaat ilmu yang kita ada. Jadi kita tawakkul sampai sini dulu. Aku rukari hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum.